Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita teruskan di bahagian yang kedua ini, tentang syair yang kita pilih daripada Tarafah bin Al-Abd, Tarafah Ibnu Al-Abdi. Kalau dalam bahagian yang pertama tadi, kita dah terangkan sebuah sedikit tentang Tarafah bin Al-Abd. Kita dah terangkan juga di awalnya tentang Al-Asru Al-Jahili. Secara ringkas lah, kerana kita dah terang sedikit kenapa ataupun sebab kita belajar tentang Tarfah bin Al-Abd, kita belajar tentang syair, kita belajar tentang Al-Asru Al-Jahili hingga seterusnya nanti. Jadi dalam bahagian kedua ni, tadi bahagian pertama kita dah terang juga jauh nas, kita dah terangkan apa yang diceritakan oleh Tarfah dalam syair dia. Jadi untuk bahagian kedua ni kita terus kepada teks dia lah, syair dia ataupun puisi dia, apa yang dia ingin sampaikan dalam syair dia. Yang pertama, idzal qaumu qalu man fatan khiltu annani unitu falam aksal walam ataballadi. Kita tengok satu-satu. Kalau nak rujuk kepada syarah bagi teks ni, yang asalnya kalau nak rujuk boleh tengok kepada syarah Al-Qasaid Al-Ashar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Khatib At-Tabrizi. Kalau rujukan buku yang ada pada saya, terbitan Darul Jail, Beirut, wallahualam dia tak dicatat kat sini di bila dia cetak, tapi antum boleh terus pergi pada muka surat 56 ataupun 55 kalau dalam syarah Al-Qasaid Al-Ashar oleh Al-Khatib At-Tabrizi ada tentang syair Tarfah bin Al-Abd. Saya sebut tadi dalam rakaman yang pertama, dia ada lebih kurang dalam 102 bait. Jadi ada dalam buku tu, dalam syarah Al-Qasaid Al-Ashar, dan surat 56 disebutkan satu-satu di situlah, ada huraian dia. Bagaimanapun yang ada dalam buku yang saya ambil ni, Al-Adab wan Nusus ni, kita ada huraian yang sesuai lah untuk kita. Yang tu untuk bagi natiqina bi al-arabiyyati dia sesuai lah, tapi kita mungkin kita kena baca bermula daripada yang ni dulu sebab dia ada agak mudah. Kita terus kepada bait yang pertama yang kita pilih. Idzal qaumu qalu man fatan khiltu annani unitu falam aksal walam ataballadi. Idzal qaumu qalu man fatan, jika sekiranya apabila kaum, apabila mereka, satu-satu kaum itu qalu, bertanya, menyoal, man fatan. Apa dia maksud man fatan tu? Manil batal, siapakah dia pahlawan, siapakah dia yang handal itu. Khiltu annani unitu, dia kata apa? Aku menganggap bahawa itu adalah, mereka maksud, yang dimaksudkan ialah akulah tu, annani unitu, falam aksal walam ataballadi. Jadi dalam menyahut soalan dia tadi, menyahut pertanyaan dia tadi, aku falam aksal walam ataballadi. Dia kata apa? Aku tidak akan duna ibta' atau taraddud, tidak akan malas untuk tidak akan bermalas-malasan menjawab ataupun tidak ada keraguan dalam ataraddud. Itu ataballadi. Ataballadi ni sebenarnya daripada balik sebenarnya. Maksudnya aku tak akan buat bodoh, tu asal dia. Jadi kalau maksudnya bila ditanya, idzal qaumu qalu man fatan, kalau orang tanya siapa dia yang hebat, siapa dia pemuda, siapa dia yang berani di kalangan kamu ni, terus aku akan jawab apa? Khiltu annani unitu falam aksal walam ataballadi. Sebenarnya ada syarah dia di bawah ni. Syarah mufradat, ada manfatan manil batal, unitu qasadtu, maksudnya dia menganggap pada aku, ataballadi ataraddadu, aku tidak akan ragu-ragu. Dalam syarah bait yang pertama disebut apa situ? Idza man talaqat
sarakhatul qaumi mustanjidina mutasailina manil fata alladhi yudafi'u 'anil syaraf hasibtu annani al-maqsud bin nida falabbaituhu duna ibta' au taraddud. Jika sekiranya jeritan keluar terbitnya jeritan dari satu kaum itu meminta bantuan, bertanya siapakah dia, manil fatal ladhi yudafi' 'anil syaraf, siapakah dia lelaki, siapakah dia pemuda yang akan mempertahankan kemuliaan syaraf. Hasibtu, maka aku akan menganggap annani al-maqsud, sesungguhnya akulah yang mereka maksudkan itu. Falabbaituhu, maka aku akan jawab, aku akan terima, aku akan menyahut seruan mereka itu tadi, duna ibta', tanpa berlengah-lengah, au taraddud, tanpa ragu-ragu. Okey, itu bait yang pertama. Nampak dia punya kata apa, dia punya kemegahan tentang diri dia. Maknanya kalau orang minta sesuatu, orang tu memang cari akulah sebenarnya, sebab tak ada orang lain yang boleh membantu kecuali aku. Okey, dalam bait yang kedua, walastu bihallal ittila'i makhafatan walakin mata yastarfidil qaumu arfidi. Okey, kita tengok dia punya al-mufradat dia ada disebut di bawah ni. Okey, walastu bihallal ittila'i makhafatan, walastu bihallal ittila'i makhafatan walakin mata yastarfidil qaumu arfidi. Okey, ada beberapa perkataan situ. Attila' maksudnya jam'u tal'ah wa hiya majaril miyah minal jibali ilal awdiyati, wal maqsud al amakin al munkhafidati. Okey, kemudian yastarfidi, ada kata yastarfidi situ, maksudnya yatlubu al ma'unah. Okey, kemudian arfidi u'ti. Okey, kita tengok balik dia punya di atas dia. Sebab apa situ, walastu bihallal ittila'i makhafatan. Dia kata apa situ, dan aku bukanlah, walastu, dan bukanlah aku orang yang bihallal ittila'i, di kemuncak. Halal tu kemuncak, attila' tadi kita sebut apa, wahya majaril miyah minal jibal ilal awdiyah, aliran air daripada puncak bukit ke wadi, maksud di bawah bukit lah. Wal maqsud al amakin al munkhafidah, maksudnya tempat yang ada disebut di bawah ni kan, tempat yang rendah. Yang disebut sebenarnya, yang nak cerita ni, walastu bihallal ittila'i makhafatan. Makhafatan ni dalam keadaan takut, maksudnya dia ni bukan orang yang akan bersembunyi, bukan bersembunyi di celah-celah bukit, bukan bersembunyi di celah-celah bukit. Kenapa? Kerana takut. Takut dengan apa? Takut dengan orang yang datang untuk meminta bantuan. Sebab tu dia sebut di sini walakin mata yastarfidil qaumu arfidi, tetapi ketika mana mata yastarfid, okey, ketika mana yastarfid kita sebut tadi di bawah tadi, maksudnya ialah yatlubul ma'unah, ada di bawah ni kan, dalam dia punya ni, dia punya syarah kepada perkataan tu, yatlubul ma'unata, memohon bantuan. Okey, walakin mata yastarfidi al-qaumu, tetapi apabila kaum puak manusia itu datang meminta bantuan kepadaku, arfidi, ana u'ti, saya akan memberinya. Maknanya dia nak tunjuk kehebatan, kemuliaan, kepemurahan dia. Dia tidak akan menyorok di celah-celah bukit ataupun menyorok di satu-satu tempat untuk untuk mengelak daripada orang memohon bantuan. Sebab tu dia sebut situ walastu bihallal ittila'i tu, aku tak takut kalau nak duduk di puncak bukit. Sebab apa? Di puncak dia sebenarnya dia begini, Arab dulu dia apabila di padang pasir, orang Arab ni dia suka bermusafir, kita kata dia pergi meniaga di padang pasir ataupun dia memang bergerak di padang pasir.
Jadi apabila sampai pada waktu malam, dia akan cari tempat yang dia boleh bermalam, yang boleh dia menumpang untuk tidur dan sebagainya. Kalau orang yang kedekut, yang tak nak menerima tetamu, dia akan buat rumah dia di mana? Di tepi-tepi bukit, lereng-lereng bukit, bersembunyi daripada orang. Sebab bila kita duduk tempat, kita akan nyalakan lampu, dia orang akan nampak daripada jauh. Jadi dia sorok di mana-mana celah bukit, jadi orang tak nampak. Sebab tu dia kata sini walastu bihallalit tilai, tapi aku tak takut untuk buat atau membina rumah di puncak bukit. Hallalit tilai, aku tak takut untuk bina rumah ataupun tinggal di puncak bukit. Sebab apa? Bila tinggal di puncak bukit ni, orang sekeliling, orang yang lalu lalang akan nampak daripada jauh ada api. Sebab bila ada rumah, dia ada api situ kan. Malam-malam dia akan nyalakan api, kemah dan sebagainya kan. Jadi dia tak takut untuk buat di puncak bukit supaya orang datang. Orang datang untuk meminta bantuan. Bila orang datang minta bantuan, meminta pertolongan, aku akan tolong. Itu dia kata walastu bihallalit tilai makhafatan walakin mata yastarfidil qaumu arfidi. Okey, tu bait yang kedua. Kita terus pada bait yang ketiga. Fa in tabghini fi halqatil qaumi talqani wa in taltamisni fil hawaniti tastadi. Fa in tabghini fi halqatil qaumi talqani wa in taltamisni fil hawaniti tastadi. Okey, dalam bait ni ada perkataan wa in taltamisni. Dia syair ni dalam dia ada riwayat juga. Ada setengah riwayat. Dia sebut wa in taqtanisni, okey, dalam makna lebih kurang lah wa in taltamisni, wa in taqtanisni pun makna merujuk pada makna yang sama. Nanti kita akan tengok dia punya maksud dia. Okey, fa in tabghini fi halqatil qaumi talqani wa in taltamisni fil hawaniti tastadi. Kita tengok dia punya mufradat di bawah ni. Halqatil qaumi, ada kata halqatil qaum. Sini maksud dia majlisuhum indal mashwarati. Al-hawanit jam'u hanut wa huwa makan al khamri wal lahwi. Hanah lah dia punya mufrad dia, jamak dia hanut ataupun hawanit. Okey, hanah, hanut pun mufrad juga, dia punya jamak dia al-hawanit. Okey. Seterusnya ada perkataan lain dari situ. Adalah mufrad. Okey. Kita tengok dia punya apa yang dimaksudkan. Fa in tabghini fi halqatil qaumi talqani. Okey, dari bawah ni dia punya syarahan dia. Di bawah ada syarah dia. Saya akan baca kita punya syarah tu. Dia kata apa? Fa in okey, ni fa in bahatta anni fi waqtil jiddi wajadtani fi mujtama'i qaumi fi nalina natashawaru fi a'dha'imil umuri lianna sadad ar-ra'yi yaj'aluni ahlan lidzalik. Okey, tu dalam bait yang pertama dia, dalam bahagian yang pertama. Fa in tabghini fil halqatil qaumi talqani. Okey, wa in taltamisni fil hawaniti tasdidi. Dia kata apa di situ? Wa fi sa'atil lahwi tajiduni ma amthali nu'ti anfusana haqqaha min al-mut'ati fi hanatil lahwi. Dia kata apa? Fa in bahatta anni fa in bahatta anni fi halqatil qaum. Fa in tabghini fi halqatil qaum. Tabghini tu maksudnya bahatta anni lah. Kalau kamu fa in tabghini fi halqatil qaumi, kalau sekiranya kamu nak cari aku fi waqtil jiddi, dalam waktu yang serius, maksudnya bukan waktu untuk perkara yang lara lah, perkara yang perkara perbincangan yang serius. Wajadtani fi mujtama'i qaumi fa in tabghini fi halqatil qaumi talqani. Kan? Dia kata apa? Kalau kamu nak cari aku dalam perbincangan kaum aku, fi nadina, dalam keluarga aku, dalam nadi, dalam kelab, dalam ada, kalau macam di Mekah ada tempat perbincangan kan, kalau di Madinah ada tempat perbincangan dia. Okey,
natasyawaru fi a'dha'imil umur, membincang tentang perkara-perkara yang besar. Engkau akan dapat. Fa in tabrini fi halqatil qaumi talqani, kau akan jumpa aku. Fa in tabrini, jika kamu bahatta anni fi halqatil qaumi, pada perkara-perkara yang besar, perkara yang memerlukan kepada keputusan yang tepat, talqani, kau akan jumpa aku. Kau akan dapati aku di nadina, di fi mujtama'i qaumi tadi. Kenapa? Lianna sadad ar-ra'yi yaj'aluni ahlan lidzalik. Kerana kebernasan pemikiran idea aku tu menjadikan aku layak untuk duduk sekali dengan mereka-mereka ni tadi dalam mujtama', dalam perhimpunan tadi, di nadi, berbincang tentang perkara-perkara, natasyawaru fi a'dha'imil umur, tentang perkara-perkara yang besar. Jadi kau akan jumpa aku di situ. Aku ada sekali berbincang tentang perkara-perkara tersebut. Mereka menerima aku. Kenapa? Kerana aku mempunyai idea yang bernas. Kita kena ingat umur dia ketika itu baru sekitar 20-an, tapi dia telah melayakkan diri dia tu. Tengok dia punya al-fakhru dia, berbangga tentang diri dia. Okey. Kemudian dalam potongan yang kedua disebut situ apa dia? Wa in taltamisni fil hawaniti tasfadi. Wa in taltamisni, ataupun wa in taqtanisni fil hawaniti tasfadi. Jika, okey, tengok di bawah ni. Dia kata apa? Wa fi sa'atil lahwi, dan pada waktu untuk berhibur, al-lahwi, perkara yang sia-sia lah. Tajiduni ma'amthali, kamu akan jumpa aku, jika kamu cari aku, ma'amthali, bersama mereka-mereka yang seperti aku. Nu'ti anfusana, yang memberi kepada, yang memenuhi kehendak diri dari sudut al-mut'ah, dari sudut-sudut keseronokan, fi hanatil lahwi, di tempat-tempat yang lara tadi, tempat-tempat hiburan, minum araknya dan sebagainya lah. Jadi dia ada dua watak di situ. Watak sebagai seorang lelaki yang hebat, yang yang diajak berbincang oleh kaum dia tentang perkara yang besar. Tapi watak yang kedua, dia juga seorang yang suka berfoya-foya, membuat perkara-perkara yang berhibur, perkara-perkara yang sia-sia lah. Okey. Wa in taltamisni fil hawaniti tastadi. Perkataan tastadi ni kita akan jumpa nanti dalam ta'liq, dia ada sebut situ tentang al-isti'arah. Okey, nanti kita akan huraikan kemudian lah. Seterusnya bait yang keempat, wa yaltaqil hayyul jami'u tulaqini. Okey, yang ni dia silap tulaqini, dia ada nun tulaqini. Okey. Ila darwatil baitis syarifil musammadi. Okey, kita tengok di bawah ni dia ada sebut tentang perkataan okey, jadi hanut sini saya tak sebut tu, wa makanul khamar wal lahu. Ini yang perkara yang atas di bait yang sebelum dia. Mana tadi? Yaltaqil hayyul jami' wa yaltaqil hayyu maksudnya yajtami'una lil iftikhar, berhimpun untuk berbangga-bangga tentang diri mereka. Al-musammad maksudnya al-azim alladhi yaqsuduhu an-nas fi talabil hajat, orang yang hebat yang mana menjadi tempat orang untuk memenuhi hajat mereka. Maksudnya orang yang jadi tempat orang nak minta sesuatu lah. Tu maksud kepada perkataan al-musammadi. Wa yaltaqil hayyul jami' tulaqini ila dharwatil baiti syarifil musammadi. Okey, kita tengok di benar huraian dia di situ apa yang dimaksudkan dengan bait tersebut. Wa in yajtami' al-hayyu lil mufakharati bil ansabi tajiduni antasibu ila ashrafi baitin yaqsuduhu an-nas fi qada'i hajatihim. Ni masih lagi cerita tentang kehebatan dia. Jika sekiranya wa yaltaqil hayyul jami' tulaqini ila darwatil baiti syarifil musammadi, jika sekiranya orang di sekeliling ni, di kawasan penempatan ni, wa yaltaqil hayyu lil mufakharati, jika sekiranya mereka berhimpun untuk apa? Untuk berbangga-bangga tentang, menyebut tentang kehebatan
nasab mereka, tentang keturunan mereka, kamu tajiduni akan dapati aku ini dari keluarga yang mulia, ila ashrafi baitin, keluarga yang paling mulia. Kamu akan dapati aku ni berasal daripada keluarga yang paling mulia. Yaqsuduhun nas fi qada'i hajatihim, yang mana keluarga ini ataupun aku ini menjadi tempat manusia datang untuk memenuhi hajat, untuk memenuhi keperluan mereka, untuk meminta bantuan. Itu dia sebut ila darwatil baiti syarifil musammadi wa yaltaqil hayyul jami' tulaqini, jika sekiranya al-hayyu di kawasan penempatan ni, di kawasan ni, mereka di kawasan ni berkumpul untuk menceritakan tentang kehebatan keluarga mereka dan sebagainya, maka kamu akan dapati aku ni, mana dia ada sekali di situlah, adalah daripada keluarga yang mulia, yang mana al-musammad, baiti syarif ni keluarga yang mulia, al-musammad ni tempat orang datang untuk meminta bantuan dan pertolongan. Okey. Baik 1, 2, 3 dan 4 ni ialah mencerita tentang kehebatan diri dia. Itu adalah fakhru dia lah. Baik yang pertama dia kata, kalau orang cari siapa yang hebat tu, akulah dia. Baik yang kedua, aku bukan penakut menyorok di mana-mana. Aku ni memang kalau orang datang untuk minta bantuan, aku akan berikan. Kemudian aku ni juga dalam bait yang ketiga, kamu akan kalau kamu cari aku dalam perhimpunan kaum aku untuk meminta untuk untuk perbincangan yang besar-besar, perkara besar-besar, kau akan jumpa aku. Mereka akan aku layak duduk di situ kerana kebernasan idea aku. Dan pada masa yang sama, jika kau nak tengok aku, cari aku di tempat yang lara, tempat yang lahu tadi disebutkan, fil hawaniti, bersama orang yang macam sama kawan-kawan aku pun, engkau akan jumpa aku di situ. Kemudian yang keempat disebut apa? Jika sekiranya kaum keluarga, jika sekiranya semua orang, sekiranya ada perhimpunan menceritakan tentang kehebatan satu-satu orang tu, maka engkau akan dapati aku ini daripada keluarga yang hebat, yang mana menjadi tumpuan orang dalam memohon atau meminta bantuan. Okey, itu nak cerita tentang kehebatan diri dia. Ingat, umur dia ketika dia mati 26 tahun, tapi dia punya cerita tentang kehebatan dia macam seolah-olah macam dia umur 40 tahun. Okey, seterusnya dalam bait yang 5, 6 dan 7 ni dicerita tentang pandangan dia, perjalanan atau pandangan dia tentang kehidupan. Disebut di situ, ala ayyuhaz zajiri ahdurul wagha wa an ashhadu alladzati hal anta mukhlidi. Okey, kalau dalam setengah riwayat disebut sini ala ayyuhal laimi, ada ataupun dia setengah sebut ala ayyuhal lahi, maknanya sama je. Ahdurul wagha wa ana ashhadu alladzati hal anta mukhlidi. Okey, kita tengok di bawah ni ada perkataan mufradat yang disebut. Okey, az-zajir al-laim, kan? Maksudnya samalah tadi kan, kita sebut tadi di setengah riwayat dia sebut ala ayyuhaz zajiri, disebut ala ayyuhal laimi. Maknanya laim, az-zajir ni sama. Laim ni orang yang mencela, orang yang mengutuk, mencela. Al-wagha, ahdurul wagha kan, ala ayyuhaz zajiri ahdurul wagha disebut situ. Okey, al-wagha bermakna al-harb, al-wagha bermakna al-harb. Okey, mukhlidi, al-mukhlidi bermakna al-khulud, bermakna al-baqa' wad-dawam, al-baqa' wad-dawam. Okey, kita tengok situ tadi, ala ayyuhaz zajiri ataupun al-laimi ahdurul wagha. Al-wagha ni maknanya al-harb, peperangan. Wa ana ashhadu alladzati hal anta mukhlidi. Al-mukhlidi ni asalnya daripada khulud, iaitu ad-daim. Ada disebut sini kekal, al-baqa' ad-dawam, kekal, tak mati, ad-dawam, terus berterusan. Okey, kita tengok dia punya huraian dia. Okey, ya ayyuhal insan alladhi talumuni ala mughamarati fil hurubi wa tamattu'i bil ladzati, hal tadmanu li al-khulud fid dunya fa anzil 'inda ra'yika. Okey, dia kata apa? Ala ayyuhaz zajiri, wahai
manusia-manusia, wahai orang yang alladhi talu muni, yang mencela aku, ala ayat zajiri tu kan, yang mencela aku tentang apa, ala mughamarati fil hurubi wa tamattu'i bil ladzati, mencela apa, tentang ahdurul wagha wa an ashhadal ladzati. Okey, itu maksudnya talumuni ala mughamarati fil hurubi wa tamattu'i bil ladzati, wahai orang yang mencela aku tentang aku punya perjalanan, tentang aku punya kehidupan, tentang aku punya adventure aku dalam peperangan al-hurub, wa tamattu'i bil ladzati, dan aku apa nama ni, dan dan aku tamattu' bil ladzat, dan aku apa nama ni, menikmati kehidupan aku, perkara-perkara yang menyeronokkan. Orang yang mencela aku tentang sebab dia hidup dia berperang, kemudian berseronok, berperang dan berseronok, itu yang dipenuhi dalam kehidupan dia. Jadi dia kata, wahai orang yang mencela aku tentang kehidupan aku yang dipenuhi dengan peperangan, kemudian dipenuhi dengan keseronokan ni, dia kata, hal tadmanu li al-khulud fid dunya, adakah engkau akan menjamin bagiku kekal di dunia ni, tidak akan mati, akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Fa'anzil 'inda ra'yika. Okey, jadi dia mencabarlah orang tu. Dia kata, kalau aku ni, kenapa aku penuh hidup dengan begini, sebab aku akan mati, dia kata. Kalau sekiranya aku boleh apa nama ni, kekal dengan kalau aku boleh kekal terus hidup di dunia ni, fa'anzilu 'inda ra'ika. Itu dia punya pandangan dia lah. Okey, dia punya bait sini, dia ada sambung dia. Bait sini dia sambung dengan bait yang kedua. Bait yang kedua tu yang dia sebut, okey, ini tadi dia kata, orang-orang yang mencela mencela aku tentang aku, kehadiran aku, ahdurul wagha, tentang mughamarati fil harb tadi, dan tentang wa an ashhadal ladzati tamattu'i bi al-ladzat, hal anta mukhlidi, adakah engkau akan kekal, adakah aku akan kekal, adakah engkau akan kekal. Okey, maknanya kita ni semua tak akan kekal, sebab tu aku apa nama, penuhi kehidupan aku dengan perkara-perkara ni tadi. Kemudian disebut dalam bait yang seterusnya, bait yang ke-6, fa in kunta, ni dia jawapan dia daripada hal anta mukhlidi, soalan dia tadi. Fa in kunta la tastati'u daf'a maniyati fada'ni ubadirha bima malakat yadi. Okey, dia kata apa? Fa in kunta la tastati'u daf'a maniyati fada'ni ubadirha bima malakat yadi. Apa dia punya potongan di bawah ni, dia punya mufradat sendiri, dia disebut tentang apa? Okey, al-maniyah, ni kata al-maniyati, al-maniyah maksudnya al-maut, al-maniyah, al-maut, kematian. Ubadiruha makna u'ajiluha. Okey, dia kata apa di sini, yang dimaksudkan, kita tengok pada huraian dia, fa in kunta la tastati'u daf'a maniyati fada'ni ubadirha bima malakat yadi, wa in kunta la tastati'u an tamna'a 'anil maut fatrukni u'ajilul hayata bi infaqi ma amliku min malin. Dia kata apa? Fa in kunta la tastati'u daf'a maniyati. Baik tadi kan? Jika sekiranya engkau tidak boleh menghalang kematianku. Sebab tu dia tanya tadi kan, dia tanya fa hal anta mukhlidi tadi. Kalau sekiranya tak boleh, fa in kunta la tastati'u an tamna'a anil maut fa in kunta la tastati'u daf'a maniyati fatrukni, maka biarkanlah aku, wa ajilul hayati bi infaqi ma amliku min mal, biarkanlah aku menggunakan menginfakkan, menggunakan apa yang aku miliki dari sudut harta aku tadi. Ingat dia cerita ni sebab apa dia sebut begini, sebab keluarga dia halang dia daripada menikmati ataupun menggunakan wang ataupun harta yang dia ada. Sebab tu dia kata tu, fa in
kunta la tastati'u daf'a maniyati, sebab dia kata kita akan mati. Kalau kita mati, kenapa kita tak guna duit yang kita ada, harta yang kita ada tadi? Itu yang dimaksudkan di sini. Wa in fa in kunta la tastati'u an tamna'a 'anni al-maut fatrukni u'ajilu al-hayata bi infaqi ma amliku min mal. Fa in kunta la tastati'u daf'a maniyati fad'ani ubadirha bima malakat yadi. Kalau sekiranya, dia menjawab soalan tadi, jika sekiranya aku ini tidak dapat dihalang kematian aku, engkau tak dapat halang daripada aku akan mati, maka biarlah aku wa'ajilul hayata biinfaqi ma amliku min mal. Jadi biar aku menggunakan, ataupun biarlah aku gunakan harta yang aku miliki, yang sepatutnya aku miliki. Okey. Seterusnya ara qabra, baik yang ketujuh, ara qabra nahamin bakhilin bimalihi ka qabri ghawiyin fil batalati mufsidi. Okey, tu bait yang ketujuh. Di sini ada disebut nahamin, iaitu syadidul bukhl, sangat bakhil. Al-ghawi, perkataan ahdurul wagha kan, ada perkataan ke qabri ghawiyin, ya. Al-ghawi maksudnya ad-dhal wal murad al-musrif fi malihi. Okey, orang yang sesat ataupun orang yang menggunakan, yang musrif, yang menggunakan duitnya, hartanya, yang israf dalam menggunakan hartanya, yang sangat bersangatan ataupun yang berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Itu al-ghawi. Okey, apa yang dimaksudkan dalam sini? Ara qabran nahamin bakhilin bimalihi, aku nampak, aku lihat, aku memandang pada pandanganku qabran nahamin bakhilin, kubur orang yang syadidul bukhli disebutkan. Nahamin maksudnya syadidul bukhl. Oh ni di bawah ni syadidul bukhli, ya. Okey, aku lihat, aku nampak orang yang kubur orang yang pada pandangan aku, kubur orang yang sangat bakhil dengan hartanya. Ke qabri ghawiyin, sama dengan kubur orang yang ghawi ataupun al-musrif fi malihi, sama je dengan kubur orang yang menggunakan hartanya secara berlebih-lebihan. Fil batalati mufsidi, kita sambung di bawah ni, dia sebut apa sebenarnya. Okey, innal mauta sabilu kulli hayyin wa huwa la yufarriqu baina bakhilin syadidil bukhli anfaqa hayatahu fi jam'il mali wa baina musrifi mitlafi la yubqa syai'an minal mali. Okey, yang dimaksudkan di sini apa? Dia kata kematian itu, ni pandangan dia ara qabran nahamin tadi, kematian itu sebenarnya sabil kulli hayyin, innal mauta sabilu kulli hayyin, kematian ini adalah perjalanan bagi semua yang hidup. Maksudnya orang yang hidup semuanya akan mati. Wa huwa la yufarriqu, kematian ini tidak membezakan baina bakhilin syadidil bukhli, di antara orang yang bakhil, yang terlalu bakhil, yang menghabiskan hartanya, menghabiskan kehidupannya dengan mengumpul harta. Wa baina, okey, orang bakhil kan, dia kumpul harta, maknanya mati pun tak guna harta. Wa baina musrifin mitlafi, ini disebut tadi tu, qabri ghawiyin fil batalati mufsidi tadi. Wa baina musrifin mitlafin la yubqa syai'an minal mali, sama je dengan orang yang menggunakan seluruh hartanya, mitlaf, yang tak ada tinggal, la yubqa syai'an minal mali, yang tidak ada harta, semuanya digunakan. Jadi dia kata sama, sebab kematian ni nanti bila kita mati sama sahaja. Dia sebenarnya dia ada hubungan dengan yang atas tadi ni. Dia kata apa, kalau kan dia sebut yang atas ni
fa in kunta la tastati'u daf'a maniyati fad'ani ubadirha bima malakat yadi. Kalau engkau rasa aku akan mati, aku tidak akan kekal selama-lamanya, kenapa tak diberi peluang aku untuk menghabiskan harta aku? Sebab aku nampak, aku lihat sebenarnya bila kita mati nanti sama je. Sama ada kita bakhil, kita kumpulkan harta kita, kita tak gunakan langsung harta kita kedekut dengan kehidupan kita, sama je dengan orang yang orang yang menggunakan seluruh harta sehingga kan habis, dia israf kan, israf fi malihi, habis harta dia, tidak tinggal sesuatu pun. Bila dia mati sama sahaja, yang kubur dia sama sahaja. Sebab apa? Semua orang akan mati, dia kata. Okey. Seterusnya bait yang terakhir ara qabran ara al-aisha kanzan naqisan kulla lailatin ma tunqisu. Ataupun saya tengok dalam syarah al-qasaid al-ashar dia sebut ma tanqusu. Dia kalau ma tanqusu daripada naqasa, yang qusu mana fi'il sulasi lah. Kalau tunqisu ni dia mungkinlah daripada fi'il rubai, mazid biharfin, bukan mazid biharf. Daripada anqasa yunqisu, dia tunqisu lah. Okey, mana dari sudut penggunaannya boleh dua-dua sebenarnya. Okey, ma tunqisul ayyamu wad dahru yanfadi. Okey, aral aisha kanzan naqisan, ini kata-kata hikmah ni, boleh kita ambil sebagai kata-kata hikmah di sini. Disebut apa? Aral aisha kanzan naqisan kulla lailatin ma tunqisul ayyamu wad dahru yanfadi. Al-aish ni dalam setengah riwayat disebut ara ad-dahra, ada juga sebut ara al-umra. Okey, sama je, ad-dahra, al-umra, al-aisha, memberi pengertian dan perhayaan yang hampir samalah. Al-aisha kanzan naqisan kulla lailatin ma tunqisu atau ma tanqusu al-ayyamu wad dahru yanfadi. Di bawah ni ada sebut al-aish. Cerita tentang al-aish ni maksud al-muradu al-umru wal hayatu. Sama tu kan, saya sebut ada setengah riwayat kata ara ad-dahra, ada sebut ara al-umra, jadi perkara yang sama lah tu. Saya lihat ataupun saya nampak pada pandangan saya, kehidupan ni seperti kanzan naqisan, seperti peti harta, ataupun seperti harta yang, atau peti harta yang berkurangan, naqisan kulla lailatin, pada setiap malam. Okey, peti harta, himpunan harta yang akan berkurangan pada setiap malam. Aral Aisyah dia melihat kepada umur, melihat kepada hari-hari, melihat kepada kehidupan yang kita lalui ini sebenarnya seperti ibarat harta yang berkurangan pada setiap malam. Dia sebenarnya dia nak sebut ni umur kita ni lah, umur kita makin berkurang. Jadi dia macam harta lah, kita peti tadi lah, bila kita guna dia akan kurang sikit. Macam setiap malam, setiap perubahan hari tu ni makin berkurang umur kita. Kemudian dia kata apa? Ma tunqisu ataupun ma tanqusu al-ayyamu wad dahru yang fadi. Yang fadi makna yafna. Jadi apa ataupun hari yang berkurangan pada tiap waktunya, maka dia akan yafna. Yang fadi yafna, maksud dia akan hilang, akan fana. Okey, kita tengok di bawah sini dia ada sebut dia sebut uraian dah. Inna umral insani syabihun bikanzin tastahlikuhu al-ayyam wal layali wa ma anqasat al-ayyam wal layali fa inna masirahu fi nihayati al-fana. Sesungguhnya umur manusia itu seperti peti harta, yang digunakan pada setiap hari dan malam, ataupun yang makin berkurang pada setiap hari dan malam. Wa ma anqasatil ayyam wal layali fa inna masirahu fi nihayati al-fana. Apa yang berkurangan pada hari, pada setiap hari dan setiap malam tadi, maka fa inna masirahu, maka dia punya masir, punya udahnya, fi nihayati al-fana, maka
dia punya penyudah akhirnya ialah binasa. Macam kalau harta kan kita guna sedikit-sedikit, akhirnya akan hilang, habis. Begitu juga umur. Dia akan bila berpindah daripada satu hari, akhirnya kita akan mati juga. Okey, aral aisha kanzan naqisan kulla lailatin ma tanqusu ataupun ma tunqisul ayyam wad dahru yang fadi. Okey, itu dia punya huraian dia punya syarah dia, mufradat dia daripada bait yang pertama hingga keempat tadi mencerita tentang al-fakhru, tentang kemegahan tentang diri dia. Kemudian yang keduanya bait start pada bait kelima hingga bait yang ke-8. Bait ini kita merujuk kepada ni kan, ni bait. Okey. Mencerita tentang pandangan dia tentang kehidupan. Jadi dia melihat bahawa hidup ni bagi dia lah kan, bagi Tarfah bin al-Ab ni akan fana, akan hilang ya, akan habis. Jadi dia perlu, bagi dia sebagai orang hidup zaman jahiliah yang tidak ada hidayah, bagi dia biarlah dia memenuhi kehidupan dia dengan cara dia sendiri, dengan keseronokan dia dan sebagainya. Okey, itu tentang syarah dia, huraian dia, dan mufradat, makna perkataan yang susah situlah. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian yang terakhir, iaitu at-ta'liq, ulasan. Okey, kita tak bacalah yang ini ya, syarah ni, sebab saya dah baca ketika kita huraikan bait tadi, yang syarah ni. Okey, kita terus kepada at-ta'liq. Okey, ulasan kepada teks yang tadi, syair. النص من الفخر الفردي وقد اتجه كثير من الشعراء ومنهم طرفة من العبد إلى الفخر الفردي الذي يجد فيه الشاعر مجالا لإثبات وجوده وتأكيد لعلو منزلته. وأهم الصفات التي يدور حولها الفخر في العصر الجاهلي شرف النسب والكرم والبطولة والنجدة إلى آخر. Teks ni, dalam bahagian pertama ni, teks ni dia di antara teks yang menceritakan tentang al-fakhru al-fardi, kemegahan secara individu lah. Dia dalam teks syair jahiliyah ni ataupun syair Arab ni, kadang-kadang dia ada dia cerita fakhar tentang kabilah dia, al-fakhru al-qabaili. Ada yang al-fakhru al-fardi, yang ni cerita tentang individu, dia mencerita kemegahan tentang diri dia, tentang secara individu. Waqad ittajaha kathirun min asy-syu'ara, ramai kalangan penyair yang dalam syair dia mencerita tentang al-fakhru al-fardi ni, antaranya minhum Tarfah bin al-Ab lah. Yang mana mereka ni alladhi yajidu fihi syair, penyair bila menceritakan al-fakhru al-fardi dalam syair mereka, yajidu fihi majalan, satu mereka dapat peluang diisbati wujudihi, bagi membuktikan ataupun mengukuhkan kewujudan mereka di dalam masyarakat, kewujudan mereka dalam kehidupan mereka tadi, wa ta'kid li'ului manzilatihi, dan menegaskan kedudukan, ketinggian kedudukannya di kalangan kaum dia, kabilah dia. Itu tujuan al-fakhru al-fardi. Wa ahammu sifat allati yaduru laha al-fakhr fil 'asr al-jahili, antara sifat-sifat yang biasanya, antara sifat-sifat yang terpenting yang biasanya disebut dalam zaman jahiliyah ni, antaranya ialah syarafun nasab, kemuliaan keturunan dia, al-karam, kepemurahan dia, kebaikan dia, al-butulah, kepahlawanan dia, al-najdah, tentang keberanian dia dan sebagainya. Itu antara benda yang biasa disebut lah al-fakhru al-fardi. Kalau dalam bab al-butulah ni, al-najdah ni antara penyair yang disebut yang hebat ceritanya adalah Antara bin Shaddad lah, Antara bin Shaddad. Okey, dan ramai penyair lain lagi lah, itu antaranya. Kemudian ulasan yang kedua, arada asy-syairu fi hadzal nas ara'ahu fi al-hayati allati taqumu 'ala al-iqdam wal mut'ah bil ladhat wa ihlakil mal li'anna al-mauta yuhaddidu an-nas wa yastawi amamahu al-kiram wal bukhala. Okey, penyair Tarfah bin al-Ab dalam teks ni, fi hadzal nas, dalam teks ni membentangkan pandangan dia
atau menggambarkan, membentangkan pandangan dia tentang kehidupan yang mendahulukan keseronokan, perkara yang dalam enjoy dalam kehidupan, perkara yang menyeronokkan, wa ihlak al-mal, kemudian menghabiskan harta dalam kehidupan, maknanya boroslah begitu. Li'anna al-maut, kerana pada pandangan dia, kerana kematian itu mengancam semua manusia, dan sama saja kamu di hadapan kematian ni, sama saja sama ada kamu orang yang pemurah ataupun kamu orang yang bakhil. Pemurah ni maksudnya pemurah pada diri sendiri pun dia juga ni, maknanya guna je apa harta yang ada guna kan, israf membazir kan, menggunakan berlebihan dalam harta. Wa hadhil ara' atau tilka an-nazarat fil hayati ghair sa'ibah. Bagaimanapun kita kena ambil iktibar bahawa pandangan ini ataupun apa nama ni, nazarat sama-samalah pandangan itu dalam kehidupan, pandangan yang sebegini sebenarnya ialah ghair sa'ibah, pandangan yang tidak tepat, yang tidak betul lah. Dan ianya sebenarnya walaysat madhabu arabil jahiliyati jami'ihim, bukannya mazhab Arab, orang Arab jahiliyah keseluruhannya pun, sebahagiannya saja yang berpandangan seperti tarfah ni. Fal qasidatu tumathil fi'ah tumathilu fi'atun min syababil jahiliyati mimma yantasibuna ila buyutin ghina. Jadi qasidah nama lain bagi syair lah. Syair kadang-kadang sebut qasidah, kalau panjang biasa kita akan sebut qasidah. Kalau antum belajar al-ma'rud akan jumpa mustalahat yang macam inilah. Okey, al-qasidah ni sebenarnya menggambarkan ataupun mewakili sekelompok fi'ah, mewakili ataupun menggambarkan sekelompok daripada kalangan anak muda zaman jahiliyah yang datang daripada keluarga yang kaya, yang tasmu ila buyuti ghina, wa yarithuna an ahlihim amwalan fayatajihuna ila al-lahwi, kemudian mereka mewarisi harta daripada keluarga mereka tadi, dan mereka menuju ataupun mereka menjalani kehidupan mereka dalam perkara yang hiburan. Lakin lahwahum la yamna'uhum min najdati wa tahqiqil butulat fil hurub. Bagaimanapun ni sikap mereka mereka ni enjoy, suka berpoya-poya, suka perkara hiburan dan sebagainya, sia-sia ni, tapi ianya tidak menghalang mereka dalam menunjukkan keberanian mereka dan menunjukkan kepahlawanan mereka dalam peperangan fil hurub. Jadi bukannya jenis orang kata lembek begitu tak, tapi bila walaupun kaya, walaupun memang suka enjoy dan sebagainya, tapi bila ada peperangan, mereka lah orang yang di hadapan. Antum boleh bayanglah macam mana zaman Rasulullah, ketika Rasulullah mula-mula menyampaikan dakwah dia di Mekah kan. Begitulah yang dihadapi oleh Rasulullah. Okey, masyarakat yang sebegitu, masyarakat yang mana anak mudanya cenderung kepada perkara-perkara yang lahu, perkara yang lalai, tapi pada masa yang sama sangat menjaga dia punya keturunan kaum dia, pegangan hidup dia. Sebab tu Rasulullah menerima ancaman yang besar pada masa itu, tapi bagaimanapun Rasulullah dapat menghadapinya. Wa ala kulli hal fa inna asy-sya'ir qad najaha fi tartibi afkarihi wa iqamati al-adillati ala iqtina'ihi biha. Bagaimanapun dia kata sini, ikut penulis buku ni, dia kata apa, penyair ni telah berjaya dalam menyusun idea-idea dia tadi dalam syair tersebut dan menegakkan atau memberi bukti-bukti al-adillah tentang bagaimana dia bersetuju atau bagaimana dia menjalani kehidupan dia tadilah, bersetuju dengan apa yang dia buat. Dia ada dia punya dalil-dalil, dia punya bukti dia. Okey. Seterusnya yamtazu ta'biru syair. Ini seterusnya kepada dari sudut intrinsik dia, dari sudut dalaman dia, syair ni. Yamtazu ta'biru syair bisuhulati wal wuduh wal wudu'. Antara keistimewaan penyair ni dalam dia menyusun bait-bait syair dia tadi, antara keistimewaan dia suhulah, mudah. Bait syair dia agak mudah untuk difahami. Wuduh jelas, dia tak ada rumut di situ.
Al-hudu maksudnya tenang, dia tidak muttarib, dia tidak terlalu orang kata apa keras dan sebagainya. Okey, waqad laja'a ila hadhihi suhulati li yuwaddih fikratahu allati yu'minu biha. Dia menggunakan cara atau gaya bahasa yang mudah tadi bagi menjelaskan idea-idea yang dia ingin sampaikan, yang mana idea itu adalah idea yang dia percaya ataupun yang dia anuti, yang dia jalani dalam kehidupan dia. Okey, seterusnya i'tamada asy-sya'iru ala ba'd as-suwar ghair mutakallafah atau ghair mutakallifah nadhkuru minha ala sabil al-mithal. Ghair mutakallafah, ghair mutakallif. Penyair telah menggunakan beberapa gambaran surah al-bayaniyah ni yang tak nampak, orang kata bukan yang apa, bukan dibuat-buat, bukan rekaan, nampak jelas lah dia punya tu, nampak realitinya. Contohnya macam disebut di sini. Ini sebenarnya nak cerita ni tentang dari sudut bahasa, gaya bahasa yang dibuat dia ghair mutakallaf. Contohnya ada al-isti'arah al-makniyah. Ni yang saya sebut tadi tentang dalam bait yang mana ya, dia sebut yang dalam bait fa in tabghini, bait yang ketiga, fa in tabghini fi halqatil qaumi talqani wa in taltamisni, ataupun wa in taqtanisni fil hawani tastadi. Ada perkataan tastadi di situ yang saya sebut di ketika menguraikan bait yang ketiga, sebenarnya dalam isti'arah makniyah. Dia tengok sini, faqad syabbaha nafsahu bit-ta'ir. Tastadi ni sebenarnya kamu akan dapat tangkap binatang seperti burung tu, tastadi. Faqad syabbaha nafsahu bit-ta'ir wa hadhafa al-musyabbah bihi wa jaa bi sifatin min sifatihi wal isti'aratu tuhi bis-sur'ati wal khiffati. Okey, dia isti'arah ni dia ada dari sudut konteks ni, dia ada tasrihiyah dengan makniyah. Isti'arah tasrihiyah dia sarraha bil musyabbah bihi. Isti'arah makniyah ni dia tak ada dia punya musyabbah bihi, dia ada musyabbah sahaja. Tu dia punya beza antara makniyah dengan tasrihiyah. Jadi dalam di sini sebut isti'arah makniyah, maknanya dia telah dibuang dia punya musyabbah bihi dia. Sebab tu perkataan ta'ir tu tak ada di situ. Dia nak ceritakan macam dia kat-ta'iri, kat-ta'ir yang diburu, alladhi yastadi, tapi dia buang di situ, dia ada sifat dia tastadi lah, yang diburu. Jadi yang apa nama, waja'a bi sifatin min sifati, itu tastadi tadi lah. Okey. Ini isti'arah makniyah. Nanti kena tengok balik macam mana dia punya huraian dia, boleh dibincangkan kemudian. Dan isti'arah ni dia menggambarkan, bagus ni bila kita guna isti'arah ni, dia nampak apa nama ayat tu tadi, dia nampak bisur'ati, nampak ke wal khiffati, nampak macam cepat lah dia, sebab tastadi kan dia. Kalau kita wa in apa nama dalam bait tadi, wa in taltamisni fil hawaniti tastadi, dia berbeza kalau kita sebut wa in taltamisni fil hawaniti tajiduni, walaupun tak kenalah dengan dia punya rangkap, dengan dia punya apa nama ni, dia punya wazan ni kan. Tapi kalau kita sebut tajiduni, kau akan jumpa aku, dia tak macam kau dapat tangkap aku. Kalau orang faham, kita pedap aku, maknanya burung kan, dia nak lari tu kita tangkap gitu. Tu bisur'ah sebut tu. Okey. Kemudian at-tashbih fi qawlihi qabran hamin bakhil mimalihi ka qabri ghawiyin. Dia samakan, dia kata apa? Ka qabri hamin bakhil. Orang yang sangat bakhil itu ka qabri ghawiyin kan. Ka qabri ghawiyin. Ada kaf situ, ada tashbih lah. Faqad syabbaha qabral bakhil bimalihi bi qabril musrif. Orang yang bakhil sama juga dengan kuburnya orang yang menggunakan seluruh hartanya. Dan ada juga di situ iaitu tashbih al-baligh, tashbih baligh kan, aral aisha kanzan naqisan, faqad syabbaha al-aish bil kanzi, kilahuma fi naqsin daimin. Okey, dia hazaf dia punya
wajhu syabah dengan dia punya ada tashbih baligh kan, dia tulis aral Aisyah kanzan naqisan. Asalnya kalau tashbih dia kena ada situ aral Aisyah ka kanzin naqisin kan. Okey, tapi dia terus buang dia punya ada tashbih dengan wajhu syabahi, jadi aral Aisyah kanzan. Okey, seterusnya waqad najaha, ikut kata penyair lah, waqad najaha syair fi at-ta'bir, kata penulis buku ni. Okey, waqad najaha syairu fi at-ta'bir 'an al-bi'ah al-arabiyyah fil 'asr al-jahili ka-ijtima'il qaumi lit-tashawuri fi umurihim. Jadi kemudian wabadla waqad najaha syairu fi at-ta'bir 'an al-bi'ah العربية في العصر الجاهلي كاجتماع القوم للتشاور في أمورهم. Okey. Kemudian وبذل العون لطلاب الحاجات ومجالسهم اللاهية. Jadi penyair ini telah berjaya dalam syairnya. Bila kita baca, kita dapat gambaran bagaimana kehidupan, suasana kehidupan Arab pada zaman jahiliah. Contohnya mereka ada kaijtima'il qaumi, mereka ada tempat, mereka ada perhimpunan. Jika ada suatu perkara yang besar, mereka akan berbincang bersama-sama mereka kan. Okey. Kemudian apa lagi disebut situ? Kemudian mereka juga akan membantu keperluan orang yang orang yang memerlukan, litulab al-hajah, orang yang memerlukan, mereka akan akan memberi bantuan lah, gitu. Seterusnya apa lagi situ? Wa majalisihim allahiyah. Dan ada juga dia punya majlis-majlis yang lara lah. Ada juga dia punya ada juga pada waktu tu majlis-majlis yang lara yang terdapat pada masa itu. Jadi itu antaranya lah. Kemudian disebut sini min simati sya'ri الطرفة الألفاظ القوية التي تميل إلى الخشونة أحيانا والمعاني الواضحة والحكمة الجريئة. Dia kata apa di antara ciri-ciri syair tarfah ni, antaranya lafaz yang digunakan agak lafaz yang kuat, lafaz yang digunakan tu lafaz yang pemilihan perkataan yang masuk sini adalah perkataan atau lafaz yang kuat, yang kadang-kadang cenderung kepada khusyunah, agak kasar lah, tapi ahyanan lah, kadang-kadang wal ma'ani wal wadihah, tapi maknanya jelas, dia kata dalam syair ni. Wal hikmatu al jari'ah, dan terdapat juga hikmah-hikmah yang berani yang disebutkan di situ. Okey, itulah lebih kurang apa yang dapat kita bincangkan dalam syair Tarafah Ibnu Al-Ab. Suka saya sebutkan di sini apa yang kita perkatakan tidak semestinya tepat seperti apa yang dikenaki oleh Tarafah lah, ataupun tepat dengan maksudnya, mungkin ada kekurangan dan sebagainya dari sudut makna perkataan, dari sudut konteks ayat, syair tidak tepat dengan apa yang dimaksudkan. Jadi mungkin memerlukan kepada pada bacaan, ataupun perlu pada kajian yang seterusnya, atau perlu kepada perbincangan yang lebih mendalam lah. Okey, jadi cukup setakat dulu, naktafi bi hadzal qadar wa naltaqi insyaallah fi liqa'in akhar. Kita jumpa lagi dalam siri yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.